Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada malam ini kita berpeluang untuk hadir di masjid ini. Dan malam ini ialah kuliah jemputan khas yang saya diminta untuk mengisi satu jemputan bercakap tentang topik ibadah korban. Dan insya-Allah saya akan sentuh beberapa perkara yang mungkin boleh menjadi panduan kepada kita dalam menjalankan satu suruhan yang besar, iaitu ibadah korban. Walaupun tajuk ini banyak disebut dan berulang kali telah disentuh, tetapi kita melihat masih wujud beberapa kekeliruan, kesalahan dan pelanggaran syariat, hukum hakam, adab ketika melakukan ibadah korban. Yang mana kita akan sentuh beberapa perkara yang berhubung dengan kesalahan yang dilakukan ketika umat Islam melakukan ibadah korban. Tuan-tuan hadirin mukminin, pertama, ibadah korban ni ialah suatu ibadah yang berkait dengan ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan harta. Ibadah ni ada yang bersifat badaniah, yang mana kita buat dengan tubuh badan kita, anggota kita, tak memerlukan harta, tak mengeluarkan harta, tak guna duit lah, bahasa mudahnya tak guna duit. Salat, puasa, itu tak menggunakan duit, semata-mata tenaga dan qudrah, yakni tenaga badan lah, anggota badan kita. Tetapi bila kita sebut ibadah korban, dia tak lari daripada pengorbanan harta. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis baginda, apabila menyebut tentang ibadah korban, Nabi akan mengikat dengan apa? Bagi orang yang berkemampuan. Dalam hadis-hadis Nabi, bila Nabi sebut tentang ibadah korban, Nabi fokus suruhan, anjuran, tuntutan melakukan korban itu kepada siapa? Orang yang dzu sa'ah, orang yang ada kemampuan. Dalam arti kata ada duit.
Jadi orang yang hanya ada kemampuan ini sahaja yang terikat ataupun tertakluk dengan ibadat korban ni. Sebab itu tuan-tuan, saya nak sebut juga dalam awal mukadimah ini. Sebab itu di dalam Islam tak benar dan tak betul orang yang menafikan kepentingan harta. Ini mungkin keliru atau salah faham. Adakah Islam menyuruh umatnya mengumpul dan mencari harta? Betul. Memang Quran suruh. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Quran kata carilah apa yang disediakan oleh Allah untuk akhirat, tetapi jangan lupa bahagian dunia. Wala tansa, jangan lupa. Maksudnya apa? Maksudnya menggunakan bahagian dunia itu untuk akhirat. Jadi sebab itu tuan-tuan, agama anti, agama tak suka orang yang meminta-minta. Agama tak suka. Artinya agama tak suka orang yang miskin, orang yang susah. Agama tak suka. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyebut, seseorang yang keluar daripada rumahnya pergi ke dalam hutan, kemudian dia tebang kayu-kayu api, dia potong kayu itu, dia ikat dan dia tanggung di atas belakang dia. Dia pergi ke pasar untuk jual kayu api itu. Nabi kata orang yang keluar daripada rumah dia pergi potong kayu api. Dulu orang tak ada gas. Kayu api itu benda yang mahal lah, ada harga lah. Sebab itu dalam filem Piramli cari kayu api kan, nak cari kayu api. Nabi kata orang yang keluar daripada rumah dia gunakan tenaga dan usaha dia untuk tebang pokok, lebih baik, Nabi kata lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Bahkan dalam hadis Nabi kata apa? Orang yang meminta-minta akan bangkit di hadapan Allah dalam keadaan mukanya tak ada isi dan kulit, tengkorak. Muka dia esok bila dia bangkit, tuan-tuan akan tengok di padang mahsyar, orang yang bangkit dalam keadaan tulang rangka, tengkorak, kan? Tak ada isi, tak ada kulit. Malu, tak ada maruah. Sebab itu agama kempen suruh kita kerja, agama kempen suruh kita usaha. Agama marah orang yang malas. Sebab itu antara doa yang kita baca apa dia? Tuan-tuan baca doa apa lepas sembahyang? Pagi kita baca, petang kita, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dalam bahasa Arab, pemalas ni dia panggil kaslan. Jangan letak nama anak kaslan pula. Balok budak tu. Nama apa anak? Muhammad Kaslan. Bunyi Arab kan, tapi makna dia buruk, pemalas. Kita minta dekat Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajz. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada apa? Ajz, lemah. Daripada sifat lemah, ajuz. Apa? Minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung daripada perangai sikap pemalas. Udang apa? Unta padang pasir pun tak malas macam dia. Malas. Jadi dalam Islam dia suruh kempen kita kerja. Allah Ta'ala akan bagi rezeki. Sebahagian kita Allah Ta'ala bagilah mewah.
ada duit sikit, ujian. Allah kata innama amwalukum wa auladukum, sambung, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Quran kata ingat, amwal, harta yang hampa ada tu, dengan anak beranak yang hampa ada tu, dua benda Quran kata, amwalukum wa auladukum. Pertama amwal, harta, duit, tanah. Wa auladukum, anak. Anak ni pun benda yang bahaya. Berapa ramai orang yang tersungkur kerana anak, tewas kerana anak. Quran kata apa? Dua benda ni fitnah. Fitnah dalam maksud ayat itu apa dia? Ujian. Jadi tuan-tuan, balik kepada korban kita. Bagi orang yang ada duit, bagi orang yang ada harta, disuruh untuk dia melakukan korban. Boleh? Jadi ada orang duk kata, bila mari tentang korban, semua orang tak ada. Bila mari tentang korban ni tak ada. Tak ada duit. Bila mari tentang tajuk korban ni tak ada duit. Ataupun kalau mari tentang korban ni nak cari yang paling murah. Tapi bila nak beli gelang, yang paling mahal. Bila nak beli ni, saya tak kata salah beli gelang. Boleh kalau ada duit belilah, baguslah. Simpanan kan, reta. Tapi bila nak beli gelang yang mahal, nak beli telefon yang paling mahal, boleh kepak-kepak. Kan? Semua benda yang dunia, kamera, kereta, rumah, baju, semua nak yang mahal, yang elok. Tapi bila mai korban, ada yang murah. Masjid setumpuk 800, tiba-tiba dia pergi tanya tuan tu 500. Dia tak boleh. Boleh. Pergi tengok lemak lebih daripada daging. Nak sedekah ke mana? Pergi tengok lembu mana ni ustaz? Lembu macam lembu Somalia, kurus nak buat tulang. Nak beli lembu mahal, macam mana 500 setumpuk? Sebab apa? Kerana kita bila mari tentang akhirat, dalam soal apapun kita akan berkira. Termasuk saya. Bukan saya kata tuan-tuan, ini termasuk saya. Saya juga cakap tentang diri saya. Sebab orang yang bercakap belum tentu baik. Orang yang bercakap belum tentu dia buat. Tapi dia kena bercakap kerana amanah ilmu tu. Tapi belum tentu yang bercakap itu lebih baik daripada yang dengar. Bah kadang-kadang yang dengar itu lebih baik daripada yang bercakap. Maka kita nasihat. Ad-dinun nasihah. Saya salah, tuan-tuan tegur. Tuan-tuan salah, saya tegur. Itu agama. At-tanasuh. Jangan bila salah, salahkan orang pula. Saya tak mau cakap lah. Kan? Dia yang tak pandai sembelih, lembu yang disalahkan. Macam tu lah. Dia yang tak pandai buat kerja, lembu ni liat lah. Pisau hang yang tumpul. Manusia ni bila salah lah, mengaku lah. Apa yang payah ya? Tak apa. Kadang-kadang manusia ni bila dia salah, dia tak mau mengaku. Dia panggil dalam istilah orang putih tuan-tuan, troubleshoot. Troubleshoot ni dia nak tuding jari pada orang lain. Dia tak baca, dia kata orang tak bagi. Contoh, saya tak mau kata apa. Contoh, dia tak kerti masak, dia kata beras yang tak elok. Macam tu lah. Faham tak tuan-tuan? Faham tak tuan-tuan? Dia yang mengantuk, dia kata penceramah tak pandai ceramah. Untuk mengantuk kan? Contoh, dia kata aku tak boleh pergi je. Saya nak sebut apa? Hadirin mukminin tuan-tuan rahimakumullah. Bila mari soal korban, berapa kali tuan-tuan buat setahun?
Dia kata, ustaz, tak bolehlah korban mahal-mahal. 2 hari sekali. Korban ni berapa kali Tuhan suruh? Ini kita kena muhasabah ni. Ada orang kadang-kadang tukar kereta 2-3 bulan sekali. Buat rumah tak sudah-sudah. Rumah dia tu macam Masjidil Haram. Tuan-tuan tahu tak Masjidil Haram? Masjidil Haram pi lah waktu mana pun, tak siap-siap lah. Rumah dia macam tu lah. Tak siap-siap. Buat kok nu katok, buat kok ni sakan. Lalah sekali mati dulu. Dan saya nak sebut tuan-tuan, ini hakikat. Korban ni setahun sekali ya. Allah Ta'ala syariatkan korban ini hanya setahun sekali dalam bulan Zulhijjah. Nanti kita akan cakap tentang tajuk Zulhijjah. Besarnya Zulhijjah ni. Sehari 2 ni kita nak masuk kan. Setahun sekali ya tuan-tuan. Daripada berapa bulan Allah bagi rezeki. Saya kempen tuan-tuan, masih ada masa lagi. Masa mana yang mana belum ada tergerak hati nak buat, belum ada semangat nak buat, mudah-mudahan dengan apa yang kita sebut malam ni, dia balik, dia tengoklah apa yang patut. Kalau ada rezeki, dia pergi buatlah. Dulu Covid, alasan Covid, dia kata tak boleh buat. Tak boleh keluar Covid. Lembu pun Covid, dia bercek-cek test lembu positif. Lembu pun kata kan, takkan nak suruh lembu pakai mask kan. Tak apalah, dulu 2 tahun kita tak ada peluang. Kerana apa? Covid. Tapi tahun ni tuan-tuan tak ada alasan. Tak ada alasan. Hadirin mukminin, mari kita tengok. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, Allah dah sebut dah tentang korban ni. Dia tak minta daging tu. Dia tak mau daging tu. Tak sampai pun daging tu kat dia. Tetapi dia nak tengok takwa. Sebab itu bulan Ramadan hari tu, siapa yang puasa, siapa yang bulan ni, siapa yang korban, dia ada kemampuan, dia buat, dia takwa. Orang yang tak ada kemampuan, tak masuk dalam tajuk kita. Allah tak marah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nabi kata, wa idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dalam riwayat Muslim, Nabi kata, bila aku suruh hampa buat sesuatu, termasuk korban lah, aku suruh hampa buatlah mengikut kemampuan hampa. Jadi siapa-siapa yang tak mampu, ada alasan, hujah, jawapan di hadapan Allah, dia tak mampu. Tapi siapa yang ada kemampuan, usahalah buat. Hadirin mukminin. Baik. Jadi saya nak sambung beberapa perkara yang saya rasa penting untuk kita lihat berkaitan dengan korban. Saya sebut bila yang pertama tuan-tuan, korban atau dalam istilah fiqhnya kita sebut al-udhiyah. Pasal itu kita sebut Idul Adha. Al-udhiyah. Al-udhiyah ni maksudnya apa dia? Korban lah. Sebab itu pengorbanan tu dia panggil tadhiyah. Dalam bahasa Arab pengorbanan tu tadhiyah. Jadi al-udhiyah ni ialah istilah merujuk kepada ibadat korban. Al-udhiyah. Apa yang dikatakan dengan korban ni? Korban ni ialah binatang yang disembelih pada hari raya Aidul Adha. Iaitu pada hari raya. Bila kita sembelih? Bila tuan-tuan sembelih? Selepas semayang. Ada orang sembelih sebelum? Ada orang sembelih sebelum? Ada. Siapa dia? Sahabat Nabi. Ada. Bisa dengar tuan-tuan tu? Kan? Dia sembelih sebelum salat. Bagus tak bagus? Baguslah awal. Yang tak bagusnya sayuk. Apa salahnya dia sembelih juga? Niat dia pun baik. Pasal apa? Pasal dia nak pesah awal, dia nak jamu awal. Bagus tak? Bagus tak tuan-tuan? Baguslah. Jadi siapa yang semayang awal tak ada waktu, jangan kata apa. Pasal
bagus kan. Nampak? Ini ada orang kata kalut orang semayang, tang nu tak kena, tang ni tak kena, tang nu tak betul, tang ni tak sunnah. Yang tak semayang langsung tak bersabuk pula. Betul tak anda? Jadi lah ni siapa yang semayang awal sangat ke, lagu mana ke, tak payah duk tegur. Pasal apa? Dia semayang. Yang kita nak kena tegur siapa dia? Yang tak semayang langsung. Menantu tuan-tuan balik mai. Ada 2 orang. Yang seorang ni terlebih bagus. Tak ada bang luak dia mayang dah. Yang ni menantu Johor. Yang satu lagi menantu Terengganu. Contoh kan. Yang Johor balik mai. Dia tak laki hang mayang apa? Mayang luak ya. Pukul 12 luak apa? Dia memang lagu tu dia tak boleh mayang lewat. Bagus, tapi 12 tak masuk waktu. Yang ayah duk kalut apa? Tengok menantu seorang lagi. Mayang pun tak. Pergi tegur hak tu. Yang seorang lagi menantu dia tak mayang langsung. Jadi tuan-tuan, pak mentua ni dilema. Yang seorang menantu mayang awal sangat. Lagi asak pukul 3 mayang lah. Mayang apa? Lelaki yang tadi mayang luar pukul 12. Ni pukul 3 ni. Asak lah. Nampak tuan-tuan? Tapi dia semayang. Kalau kita pakai akal setengah-setengah orang yang tak berapa nak putus, tak berapa nak betul ni, dia kata apa? Kan? Mungkin kita kata kat bini kita, hang cuba tengok menantu kita tu pelik. Awak, pukul 12 dia mayang luar, pukul 3 dia mayang asak. Bini kita ni yang mengaji yang jenis apa salahnya ni, mazhab apa salahnya. Dia nama mazhab ni mazhab apa salahnya. Bila orang larang, apa salahnya? Baik. Ni yang jenis sembelih awal ni lah. Hak geng sembelih awal ni, apa salahnya? Dia melih awal. Jadi bini kita akan bantah kita. Abang tak payah duk kalut lah. Dia mayang. Nuh, abang pergi tegur hak menantu seorang lagi yang tak mayang langsung. Sengap kita. Naik motor start main masjid. Tok Imam kata pasal apa? Penin Tok Imam ni. Hak mayat seorang tak mayang langsung, hak seorang mayang awal. Dua-dua tak betul. Yang tak semayang langsung tu confirm, memang jelas dia langgar syariat. Tapi yang semayang awal tetap salah. Lepas itu agama ni betul tahu nak? Agama ni betul pada ikut. Agama ni betul pada ikut. Sebab itu dalam isu korban ni pun ada sahabat yang sembelih awal. Nabi teruk. Nabi kata yang sembelih awal ni tak jadi korban. Nabi kata tak jadi korban. Kalau nak jadi korban, sembelih lain. Agama ada peraturan. Agama kali ikut suka. Sebab tu saya kata dalam agama ni ada apa? Ada disiplin. Ada peraturan. Tuan-tuan bukan boleh ikut dan. Orang utara kata ikut dan. Nampak? Baik. Termasuk juga binatang yang kita nak sembelih ni pun bukan boleh ikut dan. Binatang apa yang boleh? Yang pertama dia kata menyembelih binatang pada hari raya, yakni selepas salat raya. Tuan-tuan jangan duk buat cempera pula. Kan, mangkit melih. Melih dah bang, selesai lah. Saat ni pergi mayang balik lapang lah. Kalut. Binatang tersebut daripada al-an'am. Binatang yang diternak seperti unta, lembu, kambing. Sekali kita sebut binatang umum. Dia pergi tangkap ayam. Binatang ternak. Apa dia? Yang kaki 4. Jelas tu. Binatang yang diternak berkaki 4. Ayam diternak tapi kaki 2. Boleh tak boleh ayam? Ada riwayat Ibn Abbas. Saya sebut ikut tuan-tuan jumpa ni, tuan-tuan terkejut. Ada riwayat Ibn Abbas, dia macam kata ayam pun boleh korban. Tapi pandangan ini pandangan yang ganjil lah, ditolak lah. Kerana binatang yang sah untuk kita buat korban ni mesti binatang al-an'am yang berkaki 4 lah kan. Binatang ternak berkaki 4. Sama ada ibil, apa dia ni? Unta, wal baqar, lembu, wal ghanam, kambing.
Kambing ni macam-macam lah. Kambing, kibas, biri-biri. Jenis-jenis kambing tu tak apa lah. Jenis kambing. Baik. Tuan-tuan kuk-kuk ada bela zirapah, boleh? Zirapah. Kan? Okey, baik. Hadirin mukminin. Ulama bersepakat bahawa korban ini disyariatkan. Maksudnya korban ini disuruh. Semua ulama sepakat Nabi suruh, Allah suruh. Fasalli li rabbika wanhar. Allah suruh. Jadi kita jangan duk buat. Dia kata aku mimpi malam, Nabi Habak kata tak suruh dah. Kalut. Korban ni disuruh atau tidak? Disuruh. Disyariatkan. Cuma ulama berbeza pendapat tentang hukum. Ada sebahagian ulama kata wajib. Maksud siapa yang tak buat berdosa. Tuan-tuan, sebahagian mazhab kata wajib. Sebahagian lagi kata sunat muakkad. Lega kita mujok ada ni. Keluar awal tadi kan. Kena kita kata ulama ijma' sepakat kata wajib. Cari pintu keluar kita. Tapi tiba-tiba kita dengar ada ulama kata sunat muakkad. Yang ni sangat-sangat dituntut. Tapi kalau kita tak buat, kalau kita mampu, kita tak buat, dia tidak berdosa. Jadi ada dua pendapat. Satu kata wajib, siapa yang mampu tak buat berdosa. Satu lagi kata sunat muakkad, siapa yang mampu tapi kalau dia pilih dia tak buat, tidaklah jatuh berdosa, cuma dia meninggalkan sesuatu yang sangat dituntut. Okey, baik, kita tengok. Antara yang kata wajib, di sisi mazhab Abu Hanifah. Ini mazhab mana? Hanafi. Dan tuan-tuan kena tahu mazhab yang paling besar dalam dunia ni Hanafi. Kita ada 4 mazhab kan yang masyhur. Yang pertama Hanafi, Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah. Yang kedua mazhab Maliki, yang ketiga mazhab Syafi'i, yang keempat mazhab Hanbali. Dia ada mazhab banyak lagi lah, mazhab apa? Laits bin Sa'ad. Lagi mazhab apa? Sufyan Ats-Tsauri. Ni ada mazhab-mazhab, tapi mazhab ni mati. Tak ada orang yang bawa. Banyak kan? Okey. Tapi saya nak sebutnya tak adalah mazhab Wahabi. Tuan-tuan jangan bagi ketahuan elok. Tak ada. Pasal itu tak ada. Dia kata kadang-kadang orang kita ni lekeh sangat kan? Saya bagi contoh. Tak bismillah mazhab apa? Orang Melayu Malaysia mazhab apa? Tak bismillah. Tak bismillah pelan, bukan tak bismillah. Bismillah pelan mazhab apa? Wahabi. Itu yang kata lekeh. Lekeh. Pasal apa lekeh? Bismillah pelan ni tak ada kaitan dengan Wahabi pun. Bismillah pelan ni mazhab apa? Mazhab apa yang bismillah pelan? Hanafi. Tak ada kunut. Mazhab apa? Orang Melayu tak ada mazhab lain lah. Tak baca kunut ni mazhab apa? Wahabi. Nanti dulu jangan duk celapok tak ketahuan hala. Tekam tak dandan. Yang tak baca kunut ni bukan Wahabi, Hanafi. Nampak tak? Tuan-tuan faham tak? Hanafi tak baca kunut pasal tu tuan-tuan pergi sembahyang di India, Pakistan, di Turki, di China, Turki, India, Pakistan. Ni Hanafi. Dia pun tak baca kunut. Pergi masjid India, tak ada duit pergi India, Pakistan, pergi masjid India. Dia pun tak baca kunut. Mamok ni aku tak sangka Wahabi belakang. Pasal tu tak ada Wahabi tak ada. Wahabi tak ada. Baik. Nampak? Cuma mereka tu apa? Kucing jatuh daripada bumbung pun Wahabi.
Dia salah cakap pun Wahabi. Payah kita tuan-tuan. Lepas ni pi mahkamah bercerai. Hakim tanya apa siapa? Wahabi. Kalut kita. Hampa bertekak, hampa berkelahi. Wahabi. Sampai kita pun tak tahu Wahabi tu apa. Kan? Lekeh sangat. Sikit-sikit Wahabi. Bacalah bagi banyak sikit kan. Ada mazhab kan. Macam ni. Yang kata wajib Hanafi. Yang kata sunat muakkad Syafi'i. Lagi siapa yang kata Maliki. Wahabi kata apa? Biar pergi kat dia, kita pun tak tahu, dan dia pun tak kata apa. Jadi siapa-siapa yang berpegang dengan pandangan Hanafi, mazhab dia kata wajib. Siapa-siapa yang berpegang kepada pandangan mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i dan mazhab Maliki, sunat muakkad. Maksudnya sangat-sangat dituntut untuk buat. Bukan sangat-sangat dituntut untuk tak buat. Disuruh buat. Okey? Dalil mereka yang kata tak wajib ni. Kita tengok dalil yang kata tak wajib. Kita tengok dalil yang kata wajib dululah. Yang kata wajib. Tengok yang kata wajib. Kalau kita dengar hadis yang kata wajib ni, kita pun sayar kalau tak buat ni. Takut. Iaitu hadis An Abi Hurairah. Ini dalil geng yang kata wajib. Mereka berdalilkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun walam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Kenapa mereka sampai berani atau sampai kuat tegas kata wajib? Kerana mereka berpegang kepada dalil Nabi yang menyebut, hadis Nabi yang menyebut, sesiapa yang mempunyai rezeki yang luas, lahu sa'ah. Tu Nabi bagi sebutan yang jelas tu. Siapa yang dia tanya juga, dia tahu, ustaz, saya tak ada. Hang tidur ke? Pasal apa? Oh, duk habaq dah. Yang mampu, dia tanya juga. Saya tak mampu, ustaz, macam mana? Tak mampu, makan je lah. Kan? Setengah orang kadang-kadang dia susah hati. Kerana apa? Kerana dia rasa Allah bercakap dengan dia. Tak, Nabi bercakap dengan orang yang cuma dia mungkin dia takut pasal apa? Pasal apa agak-agak? Dia takut. Dia kecemas pasal apa? Pasal dia buat-buat tak mampu. Dia tahu, ustaz, saya tak mampu tak apa. Tak mampu tak apa, tapi nampak macam pucat, takut. Tengok-tengok dia balik naik kereta Mazda. Saya tak kata-kata apa-apa. Contoh BMW. Dia main-main abang kita, saya tak mampu, ustaz. Okey lah, tak mampu tak apa, Tuhan tak marah. Tiba-tiba dia berjalan-jalan pergi tang parking, tenuk-tenuk, menyala BMW. Lalu kot tepi kita. Okey, assalamualaikum, ustaz. Ya, waalaikumsalam, tak mampu. Berat. Macam mana ni? Tuan-tuan jawab. Okey. Nabi kata apa? Nabi kata siapa yang mampu, ada kemampuan, walam yudahi, dia tak buat. Walaupun setumpuk dia tak buat. Fala yaqrabanna, maka janganlah dia mendekati. Jangan dia mari dekat. Jangan dia mai masjid kami. Jangan dia mai. Nabi tak pergi mai. Tu saya ada sebut taman nak tu, saya kata AJK kena jaga depan pintu. AJK kata, hang tunjuk slip gaji? 5,000 buat korban? Tak buat. Balik. SOP baru. Dulu tak pakai mask kena balik kan, tak bawa sejadah. Lah tak buat korban kena balik. Buat korban? Tak, balik. Pasal mampu. Nabi tak bagi. Jadi mereka kata apa? Mereka kata tidak mungkin Nabi menyebut sesuatu yang berat dalam perkara yang sunat. Kalau benda tu sunat, takkan Nabi nak kata fala yaqrabanna musallana, jangan datang dekat, sekali-kali dekat. Di situ dia banyak taukid tu.
fala yaqrabanna, jangan mai, sikit pun jangan mai. Jadi dia berkata takkanlah benda yang sunat nak kerah sampai tera tu. Itu pandangan depa. Manakala pandangan yang kedua yang kata sunat muakkad. Nah, tuan-tuan dengar elok-elok. Pasal tuan-tuan kena ingat yang ni. Pasal yang ni penting, pasal yang ni sunat muakkad. Yang wajib tu tuan-tuan tak ingat tak apa. Kan? Okey. Dan sunat muakkad ni nak kena ingat pasal kita nak berhujah. Kan? Dia hang kata hang tak buat kau tahu ni. Hang dengar ni aku nak baca. Ummu Salamah kata. Yang Abu Hurairah tadi dia tak baca dah. Faham tak tuan? Okey, dia kata daripada Ummu Salamah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda bersabda, idza dakhala al-ashru wa arada, tang tu tuan-tuan kena highlight, wa arada yuridu. Apa makna dia? Idza dakhala, apabila masuk al-ashru, 10 awal Ramadan, siapa yang arada, siapa yang nak. Tuan-tuan boleh faham tak? Siapa yang nak. Lohok boleh tak kita kata lagu tu? Telah masuk waktu lohok, siapa yang nak mayanglah, siapa yang tak nak tak apa, boleh? Ataupun penyimpan mohon besar-besar kan, telah masuk bulan Ramadan, barang siapa yang nak berpuasa, boleh tak? Boleh tak? Tapi bila Nabi kata iza arada, apabila masuk 10 awal Zulhijjah, bila masuk 10 awal Zulhijjah, arada, siapa yang nak, artinya istimba. Ulama telah keluarkan hukum daripada situ. Apa dia? Ulama kata apa? Nabi memberi pilihan. Pilihan ni apa dia? Wajib boleh bagi pilihan. Wajib mana ada siapa nak, siapa tak nak. Siapa nak main mayang Jumaat, main, tak main pun tak apa. Tak boleh. Orang perempuan, siapa yang nak pakai tudung pakai, tak mau pakai, siapa yang hangat tak payah pakai. Mana boleh? Benda wajib tak ada pilihan. Takhyir, pilihan ini hanya pada perkara sunat. Tuan-tuan nampak? Jadi qaul jumhur, majoriti fuqaha, arada di situ menunjukkan benda ni sunat. Jadi amanah kita tuan-tuan, kita kata yang wajib pun kita baca, yang sunat pun kita baca. Kan? Tapi kalau geng-geng jual korban ni, dia baca hak wajib tu kuat sikit lah, 2-3 kali. Hak yang sunat tu mungkin dia kurang sikit kan. Macam tu lah. Baik tuan-tuan hadirin mukminin. Okey. Jelas kemudian syarat-syarat korban dan sebagainya. Okey. Antara satu benda yang saya nak sebut pada tuan-tuan, apa dia? Membahagikan daging korban. Cara pembahagian daging korban. Ini saya tak pergi satu persatu. Saya hanya sebut dalam masa yang kita ada ni perkara-perkara yang saya rasa penting untuk kita sentuh. Yang pertama, ramai orang tanya tentang isu pengagihan daging korban. Tuan-tuan dapat 30 kilo nak buat macam mana? Atau buat sekok kambing nak buat macam mana? Dalam kesimpulan yang kita boleh buat berdasarkan dalil-dalil yang ada nak jimatkan masa, kita boleh yang pertama makan. Ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 28. Nombor 1, tuan-tuan boleh makan. Boleh makan. Bila yang tuan-tuan tak boleh makan ni? Bila tuan-tuan buat korban nazar, tak boleh makan. Tak boleh makan. Korban nazar, korban yang kita buat ni korban apa? Tuan-tuan nak buat tu korban sunat muakkad tu lah. Boleh makan? Boleh. Satu orang dia kata, tahu ni ustaz, oleh kerana saya dah menikah seorang lagi. Tu dia. Dan isteri pertama nampak redha, saya bernazar nak korban sekok lembu untuk anak-anak yatim, untuk fakir miskin, untuk siapa-siapalah, maka dia tak boleh makan lah. Tapi kalau dia kata saya bernazar nak buat korban, nak tahun ni
kan, umum dia tak sebut, dia boleh makan lah, kerana dia pun termasuk dalam orang yang boleh makan. Tapi kalau korban sunat, dia boleh makan. Berdasarkan pada firman Allah, fakulu minha, makanlah kamu daripada daging binatang korban. Quran suruh makan. Jadi kita kena makan. Pasal itu sebahagian fuqaha kata kita afdal buat di tempat kita ni kerana kita boleh makan. Tapi tuan-tuan kena ingat, fokusnya bukan makan. Korban ni fokusnya apa? Sedekah. Sat lagi dengar boleh makan banyak mana makan. Banyak mana boleh? 30. Makan banyak mana? 28. Tu dia. 28 kilo makan. 2 kilo sedekah. Tak tengok. Yang kedua dia kata apa? Yang kedua, wa at'imu, dan berilah makan, yakni sedekah. Sedekah. Bahkan kalau kita tengok dalam mazhab al-Imam Syafi'i, dia wajibkan. Saya sebut kat tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i dia syarat dengan tau. Contoh tuan-tuan ada 30 kilo, tuan-tuan kena tarik mungkin 10 kilo, 8 kilo untuk sedekah. Wajib. Untuk memastikan sah korban tuan-tuan kena sedekah. Dia kata, saya ustaz terlupa itu ni tak sedekah. Okey, tak apa, no problem. Kok-koklah tuan-tuan tak dan sedekah. Tuan-tuan tak tersedekah. Macam mana tuan-tuan nak buat? Kalau ikut mazhab Syafi'i tak sah. Maka tuan-tuan kata, tak apalah ustaz, dalam bab bagi ni kita tukar mazhab lah. Ada mazhab yang kata tak apa? Ada. Saya mazhab tu lah. Mana aci? Orang ikut pasal dalil, bukan ikut pasal nak lepas diri. Kan? Macam mana tuan-tuan? Kalaulah tuan-tuan dalam mazhab Syafi'i dia kata wajib. Siapa-siapa yang tak sedekah satu bahagian yang dianggap besar, yang maknanya padat, tak sah. Macam mana dia nak buat? Mazhab Syafi'i bagi jalan keluar. Dia hendaklah pi beli daging lain untuk ganti qada daging yang dia tak sedekah. Dia pi beli daging lain di market tu, katalah 8 kilo, dia pi beli daging lain 8 kilo di market, dia pi sedekah kat fakir. Tuan-tuan faham tak? Sedekah ni fakir miskin. Tu nama sedekah. Dia kata, saya sedekah habis dah ustaz ikut taman saya. Taman mana ni? Taman saya lah. Tengok-tengok taman dia, tu dia. Rumah 6 tingkat. Taman orang kaya kan? Sedekah apa? Sedekah ni orang miskin. Orang tak panggil, saya sedekah daging tu. Bagi apa? Tu bagi kat Datuk Seri tu sikit. Sedekah apa Datuk Seri kan? Sedekah ni yang tak berseri ni. Yang muka sedih. Nampak? Faham tak tuan? Sedekah. Sebab itu kalau daging tu kita buat makan semua, dia ambil 30 kilo, dia pergi masak, tak boleh juga. Sebab barangkali ada yang dia jemput tu semua orang senang. Yang mai dia kata, aku mai payah nak parking BMW, aku tak tahu tang mana. Nampak tuan? Yang mai semua kereta besar-besar. Tak, jadi tak ada bahagian sedekah. Bahkan sebahagian fuqaha kata mesti dalam daging yang mentah, tak boleh daging yang masak. Boleh dah ustaz kalau kita nak simpan. Kita tak bolehlah nak makan banyak kan, kita nak simpan. Kesimpulan hukumnya boleh. Jadi tuan-tuan boleh apa? Tuan-tuan boleh makan. Tuan-tuan kena sedekah. Kena wajib sedekah mengikut qaul mazhab Syafi'i. Dan tuan-tuan boleh simpan. Boleh hadiah, boleh apa, semua tu terpulang lah. Dapat clear? Yang tak boleh apa dia? Yang tak boleh cuai. Orang yang buat korban tu dia tak boleh jual daging tu. Dia tak tahu ni aku buat sekok banyak tak apa, aku jual biunsuk. Ui, patut dia buat sekok pun. Dia kata hang buat sekok banyak kan. Dia kata tak apa, aku buat biunsuk, tulang tu aku buih tu aku jual, perut semua boleh guna tu biunsuk. Ui, mana boleh macam tu. Daging tak boleh jual. Yang tu je tak boleh. Yang lain pada tu boleh. Jual tak boleh. Sebab itu tuan-tuan dengar tak? Kita tak boleh bagi daging pada tukang sembelih, tukang lapah. Orang kerja tak boleh bagi.
tak boleh bagi daging upah, tak boleh. Dulu tuan tengok cerita Nuju Empat Belalang. Tengok tak? Tak tengok bagus. Mak kilau tengok. Dia kata mak kilau tak haram, yang lain je haram. Duk kilau. Belalang pergi cuci rumah, orang bagi apa? Belalang tu dia pergi cuci rumah, dia orang bagi apa? Tebu dengan beras. Cuci rumah dengan basuh pinggan, orang tu bagi beras dengan tebu, tu dia panggil apa? Butter trade. Hang bagi satu benda, aku bagi barang. Hang mai kerja, aku bagi beras. Dia tak semestinya duit. Betul tak? Betul tak tuan-tuan? Saya pergi ceramah, orang bagi anak. Silap. Bukan. Contoh silap. Orang bagi nak darah pula kan. Jadi saya nak abang apa? Butter trade. Setengah-setengah penceramah, dia main ceramah, orang tak bagi duit, orang bagi nasi. Tak pidah masjid tu. Dia kata kami tak ada. Ataupun main ceramah, dia bagi harum manis kan. Janji ada benda lah kan. Okay. Kita tak boleh jual daging. Bila kita ni nak bagi faham, setengah orang dia kata kita tak boleh bagi daging tu pasal sat lagi lembu tu cacat. Ni Tok Syekh cacat, ni cerita lain. Cerita bila kawan tu bagi dia jadi tukang cincang, dia bagi apa? Dia mai bagi perkhidmatan, dia mai bagi servis dia, khidmat dia kan. Kita bagi daging, nampak tak? Itu dia panggil apa? Jual beli. Kita cuma tak kata oleh penat hang, masa hang mai buat kerja, letih, penat, mai sembelih, mai cincang apa, aku bayar hang dengan daging. Kita tak kata, tapi tindakan kita tu hak tulah. Kita bagi dekat dia itu atas apa? Atas upah, kerana dia mai tukang sembelih. Jadi kita telah beli tenaga dia, beli kerja dia dengan bayar daging. Yang tu tak boleh. Tuan-tuan mana? Tapi kalau tuan-tuan bagi bukan bayar upah dia. Tuan-tuan, okey contoh. Tuan-tuan bagi kain pelekat. Dia kata pasal apa aku dapat kain pelekat? Yang ni beda hang tukang sembelih. Yang lain semua tak ni hang tak dapat lah. Lepas tu kita bagi pula satu lagi daging sekilo. Boleh tak? Boleh tak? Boleh lah, pasal kita dah bayar dengan kain. Kita dah bagi duit. Kita dah bagi barang lain. Yang tu kita bukan bagi atas upah. Ada yang pergi faham, dia kata apa? Tukang sembelih saja kita tak boleh bagi daging bayar upah. Yang lain-lain kita boleh. Tak boleh. Dia artinya tak boleh guna daging untuk bayar kerja. Pasal tu orang yang buat korban ni, dia kena ambil siap-siap dah dalam duit tu untuk apa? Untuk bayar orang buat kerja. Kita bagi azan tu, sekejap lagi kita sambung sikit antara benda yang orang kita langgar, rosak korban dia. Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Bismillah. Jadi saya nak, untuk pusingan yang kedua sikit ini, saya akan sebut beberapa kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan oleh sebahagian orang yang melakukan ibadat korban ni, yang mungkin kerap kali, acap kali dia melakukan perkara tersebut. Yang pertama tadi yang telah saya sebut pada tuan-tuan, iaitu apa dia? Dia membayar atau memberikan daging korban itu kepada orang yang buat kerja dengan maksud sebagai apa dia? Upah. Jadi tuan-tuan, sebab tu saya kata orang yang urus korban ni minta siap-siap duit daripada peserta korban ke apa ke untuk bahagian bayar upah orang sembelih, orang cincang ni. Boleh. Untuk nak mengelakkan kita daripada melakukan satu dosa yang Nabi larang ni. Nabi kata jangan bagi, jangan jadikan daging itu sebagai upah kepada orang yang buat kerja ni, tukang sembelih, tukang lapah ni. Nampak? Yang tukang cincang ni pun ini juga peringatan, kotlah tuan-tuan masjid buat ke, mana kampung buat ke, tolong ingatkan. Bagus dah pergi tolong tu. Saya pun banyak kali dah jadi malas dah.
Kita ni bagus dah pergi tolong. Tawar diri jadi volunteer, sukarelawan. Mari, tak ada lembu mangkit tidur lagi sampai dah. Punya awal. Agak-agak tuan-tuan dia main nak tolong buat apa? Dia nak curi daging. Yang ni dia panggil pencuri terhormat. Lembu kaki 4. Bila dia bagi dekat kita urus dia, tinggal 3. Lembu kaki 3 mana sah buat korban, cacat. Kita urus dia ni, dia ada berapa bahagian tuan? Dia ada satu bahagian sembelih, lapah, cincang. Kali ni bahagian ni nak buh tumpuk, nak buat buh dalam plastik. Bila mai lembu tu dia besar, kaki cukup, tangan cukup. Tangan dah, lembu mana tangan? Saya saja sebut tangan. Nak tengok tuan-tuan lena ke tak? Kalau tuan-tuan duduk angguk lena, lembu mana ada tangan? Kan? Lembu mai cukup apa semua. Bila dia lalu bahagian-bahagian ni sampai ke bahagian nak bubuh daging, nak timbang, tinggal setengah lembu. Nya curi cerah. Curi. Pasal apa dia curi? Saya sebut memang, saya syarak sebut dia pencuri. Pasal apa dia curi? Pasal dia ambil daging orang, tulang orang tanpa izin tuan tu. Pasal itu yang semangat sangat dia kata bagi aku bahagian tulang. Pasal apa? Pasal dia nak balas tulang rusuk. Kadang-kadang tuan-tuan dia curi depan tuan tu. Dia pula macam tuan. Dia ni saya punya pengalaman tuan-tuan. Dia angkat kaki kambing, dia kata yang ni saya nak ambil. Tuan tak kata sepatah lagi dia dah kata dia nak ambil. Mana boleh hak orang? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Sagi pergi habang ada. Saya ni lama dah tak makan sup kaki, sup ekor. Boleh tak bagi kat saya? Mungkin tuan tu nak bagi, tapi jangan ambil dulu. Termasuk juga saya kata ni, bukan saya korban ni, saya dah kata banyak kali dah, banyak tempat dia saya kata. Kampung tuan-tuan mungkin saya tak kata lagi, mungkin tak ada lah di kampung tuan-tuan, saya harap tak ada lah. Yang jenis memang mai daripada rumah, memang mai daripada rumah tu dah bawa 6 kali 9. Gelak tu 6 kali 9 tahu dah. Plastik. Baru ni saya buat ni sarapan pagi Masjid Alwi. Urus sarapan pagi Masjid Alwi, perkampungan sunnah. Orang masjid, bukanlah semua. Nyabungkuih tu orang tak ada makan lagi. Bungkuih siap ada, kita kata nanti dulu, sekali ada orang nak mengaji, nak keluar mai. Orang kita pergi minta lah nak ambil. Orang kita pergi abang ni, ustaz suruh ambil. Tak boleh. Bungkuih dah. Bukan kita tak boleh bungkuih. Kalau tak habis, memang kita akan suruh bungkuih. Silap hari bulan, kita bungkuih bagi. Pasal apa? Pasal kita tak mau membazir. Tapi jangan bungkuih dulu. Pasal tu duit orang. Orang bagi suruh makan. Bukan orang bagi suruh bungkuih. Ni ustaz tolong buat untuk bungkuih. Dah, orang bagi, nah ustaz tolong jamu orang makan. Apa ni? Kita pergi mengaji apa? Kita pergi dengar kuliah apa? Kita pergi ceramah apa? Kita pergi duduk dalam masjid buat apa? Kalau main perangai, tu dia tuan-tuan. Ini bukan marah, nasihat supaya perkara ni tak berulang. Tak eloklah kita buat ibadah ni korban. Ibadah korban. Selagi dia bagi, Tuhan dia akan bagi. Tak ada masalah. Tuhan pun bukan nak makan, dia nak bagi. Tapi jangan ambil dulu. Sambil dia cincang, masuk bawah paha. Masuk bawah kain terpan tu. Saya sebut bahasa kampung ni, tuan-tuan boleh faham. Walaupun live sampai Kuala Lumpur, dia duduk Malaysia tanya apa dia perkataan tu, perkataan ni. Tak payah kita nak raih orang tempatan ni. Boleh tak? Lembu ada kepala? Ada kepala tak lembu? Biar kita hantar pun ada kepala. Nampak? Biar lebih kepala tak apa, jangan kurang. Kan? Nampak? Yang ni yang berlaku kepada sebahagian kita. Dosa, benda tu dosa.
kan? Bahkan ada hadis orang pergi perang mati syahid masuk neraka. Jangan main-main tukang lapah, tukang cincang, dengar molek-molek. Ada hadis Nabi sebut finnar, orang yang pergi perang masuk neraka, mati syahid, mati mempertahankan agama, mati dibunuh, tapi tempat dia dalam neraka. Segala jasa dia, pengorbanan dia, perjuangan dia tidak diterima oleh Allah. Kerana apa? Kerana dia telah ambil sehelai kain burdah, sehelai kain yang belum diagihkan. Kain tu rampasan perang, orang tak bedak lagi, tak agih lagi, tak divide lagi, dia dah pergi ambil dulu. Kes tu ya, dia masuk neraka. Ingat, jangan kita ni dalam hal itu. Apa lagi tuan-tuan hadirin mukminin? Antara yang disebut apa dia? Yang ni tuan-tuan jelaslah. Apa satu lagi, melakukan korban daripada harta orang ramai ataupun harta yang haram. Masjid kalau nak buat korban, guna duit sendiri, jangan guna duit masjid. Pasal duit masjid duit orang ramai. Kan, orang kampung JKK ke apa ke, kalau dia nak buat korban, dia buat duit dia. Jangan guna duit orang kampung, jangan guna duit masyarakat. Termasuklah siapa pun, bila dia nak buat korban, dia kena buat duit dia. Korban tu duit kita, bukan duit di orang. Melainkanlah kalaulah anak kita balik mai, dia tahu bapak nak ambil duit, bapak pergi buatlah korban. Tak apalah, dia bagi kat kita. Nampak? Duit masjid ada banyak mana menari? Ada 30,000. Bawa keluar 5,000, kita buat korban sekok. Ui, tu duit masjid. Tak apa kita nak jamu ke masjid ke? Tak boleh. Itu duit awam, public money, duit orang ramai. Mana kita boleh buat? Tak ketahuan. Kalau Tok Imam nak buat, pergi bank rakyat, bawa keluar duit Tok Imam. Bank rakyat kita kempen sikit kan. Nak makan atas kandang, atas pengandang kan. Ini tak boleh, salah. Yang kedua, duit yang haram. Duit ekor, pergi tikar ekor, dia kata ya Allah bagi kena, kalau kena dia buat korban setumpuk. Tak boleh. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Tuhan itu maha baik, dia tak terima daripada benda yang melainkan benda tu baik. Jadi siapa yang buat korban duit ekor, duit rasuah, duit haram, duit riba, duit curi, duit apa, walaupun orang nampak hebat, tapi di sisi Tuhan, tuan-tuan baca apa? Kisah anak Adam. Dua orang kan? Satu Tuhan terima, satu lagi Tuhan tak terima. Kita ingat, besar pada korban ni Allah Ta'ala terima. Dan yang terakhir hadirin mukminin, bila kita urus, ni last, bila kita urus apa dia ni korban, ihsan, buatlah elok-elok. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah Ta'ala wajibkan hampa buat baik pada setiap perkara. Wa idza zabahtum, bila hampa nak sembelih, fa ahsinu, hampa pi sembelihlah elok-elok. Nabi kata sembelih elok-elok macam mana? Tajam pisau awal, jangan duk asah depan dia. Bila kita nak sembelih lembu tu, kita tutup dulu, jangan duk tayang depan dia. Ini heret mai, dia duk tengok kawan dia, kawan baik daripada kecil duk sekali dalam kandang, tengok-tengok kan, puas hati kita kan, darah tu juruslah sikit bagi dia, layan dia elok-elok. Walaupun dia kata menatang bukan ada akal, dia tak ada akal tapi dia ada perasaan. Tuan-tuan, dia ada perasaan, dia reti. Ustaz tahu mana kata dia reti? Tu yang lari tu, dia tahu lah. Apa punya sangka ribut? Yang tu pun tanya. Betul tak? Dia tahu kata dia nak sebelah tu, dia lari. Dia tak mat, dia suara tengkuk. Tak. Dia lari. Pasal itu tuan-tuan tengok dia lawan. Pasal dia tahu kata dia nak sembelih. Maka agama ajak kita. Bukan dengan orang ya, dengan binatang pun agama ajak. Buat elok-elok. Tutup, tudung, perbah elok-elok. Ini, sampai lembu tu tak kata, ni, pergi ke tepi, ni aku nak perbah ni. Mai 30-40 orang, tarik, boom. Lepas tu dah jatuh tu, angkat balik, pasal apa? Salah kiblat. Lembu kata lain kali hampa tengoklah elok-elok. Lembu kalau boleh bercakap tuan-tuan, banyak kali dah dia komplain. Kan? Boom, mai boom, pi lembek lembu tu. Lah kali dia kata,
Suar bagi ya. Itu. Kemudian tuan-tuan, sunnah kita bila kita nak sembelih, kita tak elok-elok bismillah, Allahu akbar. Tidak wajib. Sebahagian orang dia keliru. Dia kata wajib sebut nama. Ambil kertas. Ni. Lembu dah khabar dah. Dah pegang dah ni. Ni. Man bin Mat. Ali bin ni. Masya Allah. Nabi suruh cepat. Pantas. Bismillah, Allahu akbar. Sebut terus. Melih. Sat lagi tak sebut tak sah. Sat lagi tak sebut tak tahu lembu siapa. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nabi dah kata setiap orang itu di atas apa yang dia niat. Ramai orang tanya bila nak niat. Satu orang bila dia bayar korban tu, dia dah ada niat. Kan tuan-tuan bayar tak tahu mai kat tu imam bagi 800, duit apa ni? Tak tahu, nanti 2-3 hari saya habang. Satu orang bila dia bayar mesti dia ada niat. Duk tak duk bagi kat tu imam 800. Tu imam pun terkejut. Dia kata, sama ngelon saya. Buat apa ni? Saja nak bagi kat tu imam, duk nampak tu imam tak apa nak ada bagi. Mesti dia tahu ketahuan 800 duk tak duk mai bagi kat tu imam. Siap bagi nama sekali. Tentu dia ada niat. Maka sebab tu saya kata kadang-kadang boleh sebut, Nabi sebut ini korban Muhammad dan umat dia. Tapi dia bukan syarat sah. Bismillah, Allahu akbar cukup. Masa tu dia nak takbir, masa tu apa semua. Yang ni termasuk dalam menyiksa atau melakukan sesuatu yang tidak ihsan. Mudah-mudahan hadirin mukminin kita dapat menjadikan korban kita ni ibadah yang makbulah, yang diterima oleh Allah Azza wa Jal. Dan esok bila kita berdiri di hadapan Allah, antara yang berat di atas mizan, di atas timbangan kita, di atas amalan kita, catatan kita adalah korban yang kita buat ikhlas kerana Allah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.